soalan daripada Puan Siti Mazmin. Beliau bertanya, "Salam Ustaz. Minta Ustaz buat pencerahan tentang masdar. Adakah perlu dihafal wazannya? Nak tahu juga wazan yang popular dalam Al-Quran." Ada soalan yang keempat pun tentang masdar. Kita boleh teruskan sekali. Okey, soalan yang keempat daripada Tuan Abdul Rashid. Boleh Ustaz terangkan perbandingan antara fi'il dan masdar? Okey, Tuan Abdul Rashid bertanya sekali lagi perbandingan antara fi'il dan masdar. Puan Siti Mazmin bertanya tentang wazan. Wazan masdar ataupun formula masdar ni perlu hafal ke ataupun tidak? Apa yang famous dalam Al-Quran? So jom kita berkongsi. Masdar, lepas tu dia panggil fi'il dan dia panggil mushtaq. Mushtaq. Masdar ini adalah yang berkaitan dengan hadathun faqat. Ini adalah hadath plus zaman. Ini adalah hadas plus zat. Okay. Hadas ini bukan berhadas kecil ataupun berhadas besar. Hadas ini adalah kelakuan ataupun tingkah laku, perbuatan. So masdar ni adalah yang isim, kata nama yang berkaitan dengan kelakuan. Duduk, duduk, berdiri, menulis, membaca, itu hadas, kelakuan. Masdar adalah isim yang berkaitan dengan kelakuan sahaja, perbuatan sahaja. Tapi tidak melibatkan masa, semalam ke hari ni ke esok, tak ada kaitan. Itu masdar. Senang, dia adalah kata terbitan lah daripada fi'il. Contoh macam qama, berdiri. Qamal ustaz, ustaz berdiri. Kalau masdar dia jadi qiyamun, berdiri juga, tapi dia tidak ada telah berdiri ke sedang berdiri, tak ada. Contoh dia macam saya tulis qiyamun, 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 julusun. Ini adalah masdar, dan masdar ini adalah termasuk dalam isim. So fi'il pula, fi'il adalah perbuatan. Fi'lun adalah hadas, satu kelakuan, satu perbuatan yang berkait dengan zaman. Semalam ke, past tense ke, present tense ke, ataupun belum buat lagi ke. So dia berkait dengan fi'il madhi, mudhari' dan juga amar. Amrun. So ini adalah menjawab persoalan Tuan Abdul Rashid, apa beza antara fi'il dengan masdar. Fi'il dia adalah perbuatan dan berkait dengan masa. Contoh fi'il madhi tadi, qama, telah berdiri. Kalau fi'il mudhari' sedang buat, yaqumu, sedang buat. Kalau fi'il amar, qum, berdirilah. Fi'il madhi qama, telah berdiri. Kalau fi'il mudhari' yaqumu, sedang berdiri. Kalau fi'il amar, qum, berdirilah. Suruhan, dia adalah suruhan, belum buat, dia akan buat. Maksudnya bila kita suruh, qum, berdirilah, baru dia buat. Itu adalah fi'il. Kalau mushtaq ni adalah pecahan daripada ishtaqqa, yashtaqu, mushtaqun, ishtaqqa, yashtaqu, mushtaq. Dia adalah pecahan. Pecahan daripada fi'il, dan dia kelakuan juga, perbuatan juga, tapi berkaitan dengan siapa buat ataupun siapa yang dibuat. Contoh kalau perkataan qama ini, mungkin saya boleh gunakan wazan aqama, maka dia akan jadi muqimun. Muqimun ni adalah mushtaq daripada fi'il dia aqama. Jadi muqimun, iaitu orang yang mendirikan. Perbuatan juga mendirikan, tapi siapa buat? Siapa zat dia? Siapa yang buat? Muqimun. Contoh Muhammadun muqimun as-salah. Muhammad mendirikan solat. Macam tu. Ataupun perkataan apa lagi yang sesuai? Mukri'un. Perkataan hafiz.
huwa hafizul Quran. Hafiz daripada hafaza. So bila kita gunakan hafizun, bermaksud orang yang menghafaz. Al-hafiz, orang yang menghafaz. Macam tu. Itu perbezaan antara fi'il dengan masdar. So berkaitan dengan soalan Puan Siti Mazmin tadi, apa wazan? Wazan untuk masdar, okay, dia terbahagi kepada dua juga. Dia ada fi'lu sulasi. Dia ada fi'lu sulasi, sulasi al-mujarrad. Dia panggil sulasi ni maksud dia yang 3 huruf. Sulasi ni maksudnya fi'il yang 3 huruf. So fi'il yang 3 huruf ni, contoh perkataan qama tadi 3 huruf. Daraba, daraba, daraba 3 huruf. Jalasa, jalasa 3 huruf. Dia berbeza keadaan. Kalau yang 3 huruf, so dia tidak ada formula. Dia tidak ada formula. Dia begini. Kalau kata masdar ni, dia ada terbahagi kepada qiyasi dengan sima'i. Yang sima'i ni adalah sima'i ni maksudnya kita dengar. Kita mendengar orang Arab cakap macam tu. Maka tidak ada kaedah asal ataupun formula asal untuk kita hafal. Sebenarnya untuk fi'il sulasi yang asalnya 3 huruf dan masdarnya tidak ada formula asal. Tapi yang qiyasi ni adalah yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, itu ada kaedah dia. Tapi dia ada wazan-wazan ataupun formula-formula fi'il masdar untuk fi'il sulasi yang 3 huruf ini yang famous, yang biasa guna, yang masyhur. So saya kongsikanlah sikit. Panjang sikit kita cerita tentang masdar ni. So, kalau sulasi ni biasanya saya sharekanlah sebab Puan Mazmin tanya dalam Al-Quran. Biasanya dalam Al-Quran ada banyaknya wazan tentang fa'lun. Wazan masdar dia adalah fa'lun. Contoh dia macam contohnya perkataan darbun. Contohnya perkataan qatlun. Dalam surah apa saya tak ingat. Wa qatlahumul anbiya, qatla. Daripada qatlun lah, wazan dia fa'lun. Ini masdar. Lagi ada wazan dia, wazannya if'alun. If'alun. Ini maaf, ini 4 huruf. Lagi wazan dia fa'lun, wazannya fu'ulun. Contoh dia pakai julusun. Julusun. Apa lagi? Darbat, fa'latun. Kalau wazan fa'latun ini menunjukkan sekali buat. Dia panggil masdar marrah. Contohnya jalsatun. Jalsah ni maksudnya sekali duduk. Darbah. Darbatun maksudnya sekali pukul. Kalau darbatain, 2 kali pukul. Ini antara wazan lah, wazan fi'il yang 3 huruf. So ada lagi, sekejap lagi saya kongsikan yang 4 huruf. Ada juga contoh daripada Al-Quran. Okey, dapat Ada lagi wazan-wazan lain, cuma Puan Mazmin kena banyak tengok kamus kalau yang 3 huruf. Dan tengoklah dalam ayat Quran kalau perasan, itu adalah masdar, boleh ambil wazan dia. Kalau untuk yang sulasi mazid, sekejap lagi, ini nama dia sulasi mazid. Sulasi al-mazid. Ini kita belajar dalam ilmu saraf. Saya kongsikan sedikit dalam ilmu saraf. Sulasi mazid ni adalah asal dia 3 huruf, kemudian ditambah 1 huruf menjadi 4 huruf, ditambah 2 huruf menjadi 5 huruf, ditambah 3 huruf menjadi 5 huruf, 6 huruf. Contoh dia yang pertama ni wazan daripada af'ala. Af'ala menjadi if'alun. If'alun. Ini pun banyak dalam Al-Quran, wazan if'alun. Contoh dia it'amun.
it'amut ta'am. It'amut ta'am. It'am maksudnya memberi makan. So daripada af'ala menjadi if'alun, dia punya masdar. Contoh dia it'amun. Ada juga daripada fa'ala menjadi taf'ilun. Ini adalah masdar. Yang saya letak kat sini masdar lah. Semua ni masdar. Contoh je ta'lim. Ini biasa kita sebut ta'limul Quran. Ta'lim itu adalah daripada wazan fa'ala, 'allama, mengajar. Masdar jadi taf'il, ta'lim, ta'limul Quran. Yang ketiga adalah fa'ala, menjadi fa'ala yufa'ilu mufa'ala. Mufa'ala. Contohnya mujalasah. Mujalasatul ulama. Jalasa ini dia bermaksud saling. Mujalasah ni saling duduk. Saling duduk. Ataupun muraja'ah. Raja'a yuraji'u muraja'ah. Kita pun selalu sebut muraja'ah, bermaksud saling mengulang kaji. Asalnya raja'ah ni pulang. Tapi bila kita sebut muraja'ah ni, sesuainya adalah mengulang kaji. Muraja'ah pelajaran. So saya kongsikan untuk sulasi mazid yang tambah 1 huruf. Dia ada lagi yang tambah 2 huruf, yang tambah 3 huruf. Mungkin tak cukup waktu. Kalau tuan-puan berpeluang untuk belajar ilmu sharaf juga, bolehlah untuk belajar. Antaranya adalah ilmu-ilmu yang begini. So uniknya bahasa Arab, dia ada yang membahaskan tentang baris di hujung, iaitu ilmu nahu, dan ada yang membahaskan tentang perubahan huruf itu. Daripada 3 huruf menjadi 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, dan macam mana ketika fi'il dia macam mana, ketika masdar dia macam mana. Itu antara perkongsian tentang ilmu sharaf lah. Wallahu alam. Semoga bermanfaat dan menjawab soalan Puan Mazmin dan Tuan Abdul Rashid. Panjang lebar penerangan Ustaz kita tadi. Harap semua dapat lebih tahulah tentang masdar kan.